Okay. Alright, so kita start dengan Abigail punya lah. Okay, Abigail. So this one, you error you tak boleh letak macam ni. It's too general. Sangat tak spesifik lah. Maksudnya terlalu general. So you kena specific because we are doing experiment. So ada parallel error ni berlaku kat mana. So you kena mention. So contohnya macam ni lah. Okay, kalau you tengok ni dia tulis RE tu because this one dia dah tulis dah random error RE. So you boleh lah letak short form Kalau dia tak ada letak, kena letak full sentence. Random error dash parallel error may occur while taking measurement from meter rule. If you use meter rule. Kalau tak use meter rule, janganlah letak meter rule, letaklah benda yang you guna. Contohnya micrometer screw gauge. Apa-apalah yang you ni. So yang kedua tadi apa Abigail letak? Zero error. So letak dulu SE. SE. So sebab dia adalah systematic error dash. Zero error when using meter rule. So buat dua je, tak payah buat banyak. Bazir masa sebab kita 1 jam. Jangan bazir masa, buat dua je. Buat dua je sebab dia nak dua je. Okay. Precaution, okay lah precaution. Okay, you ada cakap kenapa measuring, make sure ini sebab kita discuss kan. So sebagi 90 je lah Okay, dah. Tu dah pasal Abigail. Okay, so kita masuk kepada ni graph. Okay, so saya start sharing. So saya pergi dulu ni. Nampak Lashwin, you nampak kan? Buat dia dekat rumah lain tu. Nampak. Okay. Alright, so kita tengok dekat graph ni So kita tengok dekat graph ni. Okay, semua orang ada ketas graph. Okay, so graph ni the first thing saya nak ajar adalah pasal dia punya dia punya axis. Okay, so you akan buat axis. Jangan buat axis paling hujung macam ni, tak nak. So axis ni jangan buat hujung. Maksud saya hujung ni you buat dekat sini dengan sini. You akan tulis dekat sini, tak boleh. Ataupun maksud saya dekat sini. You buat hujung sangat. Ujung-ujung. Jangan. Biar ada space sebab you nak letak nilai. So you buat satu space. Biar satu space je lah. And then bawah ni pun satu space. Satu space. Sebab saya ni besar graf saya ni. So graf you 10-10 kan. 10-10. Buat 10-10. Maksudnya 10 kotak kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kotak kecil 10-10 tu lah. Jangan buat terlalu sebab kita nak letak numbering dekat sini. Okay, for graph we have 7 marks. Total mark 7. Okay, mana datang 7 markah? Pertama title. Title ada markah. So, sekejap ya. Mana saya punya ni? Okay, title saya guna color merah lah. Okay, so tulis graph. Ni graph apa lawan apa? H H against T square. Kalau H kecil. Jangan buat H besar. Sebab you punya table H kecil. Jangan nak tiba-tiba tukar H besar. Tak perlu. Buat H kecil So buat H against T square. Okay, lepas tu bila you buat axis ni, buat ini H. Unit tadi you guna cm. Biar je lah cm. Okay, lepas tu ini tarik pergi sini. Okay. Yang ini pun kita letak T square, letak S square. Okay. So you dapat title 1 markah, label axis 1 markah. So you dah dapat 2 dah. 2 senang dia dapat 2 markah. Okay? Ya. X axis dia H ke T? Dia cuba tengok balik, dia kata graf apa? Bukan salah. H. Dia kata plot a graph apa? H against T square. H against T square. So H Y T square X. So the one that you jumpa tu adalah Y axis. H Y axis against T square. Okay. Betul lah saya buat H against T square. Betul tak Jaman? Betul-betul. Okay. Alright, so you just follow you punya table. So table you adalah cm. So biar, jangan tukar unit. Biar je. Sebab you have to follow table Nak tukar unit nanti dekat calculation. Okay, the next one, ini paling penting lah. Yang ini saya nak ajar untuk kira dia punya decimal place. Okay, boleh je tak start dengan 0. Contohnya you nak start dengan 10. So sini nak jadi selepas 10, 11. Selepas 10, 12. Boleh. Jangan buat yang gerigi tu. Buat macam ni je, 10. Okay, katakanlah atas ni you nak start dengan 6, 10, 8, 10, 10, 10, 12. Boleh. So dekat sini tak semestinya start dengan 0, 0 lah. Boleh je letak any number. Okay.
Alright, so settle yang tu. Okay. Katakanlah saya start sini adalah 0, 2, 4, 6. Okay. So how do I want to know how much is my decimal place here? So apa you kena buat? Okay, you kena kira kotak ni dulu. Oh, bukan, sorry, you kena kira berapa gap between this. So gap antara yang you buat ni adalah 2. This one is 2. This one is also 2. Yang ni pun 8. So this one also 2. So gap sentiasa 2, 2, 2, 2 lah. So then you tengok kotak. Okay, ada berapa kotak? 10. So you buat 2 divide by 10. Ini buat kat kertas lain lah ya. Bukan kertas lain. Ini klik je. Tak perlu tunjuk dia punya jalan kerja. So 2 divide by 2. So 2 divide by 2. 2 divide by 10 ya. So 2 divide by 10. You dapat 0.2. Okay, 0.2. Okay, this one kotak boleh ada berapa smaller scale. Satu kotak kecil ni boleh ada lagi satu. Ada satu. Ada boleh pecah dua. Satu kotak ni boleh split into 2. So you divide lagi another 2. So jawapan tadi tu divide bagi another 2. So you akan dapat 0.1. So means that you only have one decimal place lah. So apa you letak? You buat 10.0. 0.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0. Faham tak? Okay, kalau tak faham, okay, kita buat untuk Y pula contoh. Kita buat untuk Y. Kita buat untuk Y, okay. Kata kalau Y saya nak start dengan 8. 8, lepas tu saya letak 9, 10, 9, naik balik. 10, lepas tu 11, lepas tu 12. Saya buat 10, 10, 10 lah. Okay, so gap antara ni 1. You jangan buat ni, ini buat dekat mind lah. Jangan buat dekat atas kertas graf yang ni buat, kita nak tentukan decimal place. Ini saya tunjuk je lah. So 1, 1, 1 lah. So maksudnya 1 divide by 10. So dapat 0.1 divide by 2. So 1 divide by 10, betul tak? 10, so saya dapat 0.1 and then divide by 2, so saya dapat 0.05. So saya dapat 0.05. So berapa decimal place dekat sini? So decimal place yang saya ada 2. Okay, so apa yang berlaku? So kalau ada saya ada 2, so saya letak 2 titik perpuluhan lah. So saya letak 2 titik perpuluhan. 0, 0, 0, 0. Ke sana. 0, 0, 0. Dia kenapa dia nak saya nak keluar je ni. 0, 0. Dia ada dulu. Okay. Oh, tak nak letak kat sini. Sekejap ya, saya kena buka balik ni. So sini pun saya kena letak 0.00. Oh, saya faham kenapa sebab saya pergi tekan tu. Okay, ni. Okay. 0.00, 0.00, 0.00. So saya kena setiap ni 2 decimal place. Kenapa saya bahagi ni? Okay. Ada kawan awak cakap, cikgu ada sebenarnya ada cara lagi senang. Sebenarnya kalau you perasan ni 20. Ini 20. Sebenarnya terus je boleh buat direct. Okay, awak dah tahu ni 1 kan gap dia. So 1 divide by 20 je lah, dapat jawapan yang sama. 1 divide by 20, awak akan dapat 0.05. So terus dapat 0.05, tahulah 2 titik perpuluhan. Cara paling senang sebenarnya ingat divide by 20. Dengan syarat gap yang you buat tu adalah 10. Kalau you buat gap 5 ataupun kurang, so you kena bahagi balik lah apa yang you buat tu. Okay, yang ni saya cerita gap 10 kalau nak buat 20 dengan syarat gap 10. Okay, ada apa-apa tak nak tanya pasal decimal place ni? Okay, boleh?
Boleh tak? Okay. So nanti awak kira lah gap awak berapa so macam kalau contoh ni kan, contoh yang ni, kita tengok berapa dia buat. Tengok dia buat, dia bagilah, so dapat 2. Yang ini pun macam ni, patutnya boleh dia tulis 0.4, tapi dia buat 2. Itu depend pada awak punya berapa titik puluhan lah. Dan kalau awak tengok balik, saya dapat. Dia tak start dengan 0, so dia letak 0.07, ni 0.4. Boleh. Dan tak semestinya pintasan tu berlaku dekat axis. Boleh je cross dekat sini. Tak ada salah. Boleh je. Okay, so dah siap yang ini. Okay, ni tak ada masalah. Kita lukis pula dia punya point. Okay. Point, kena buatlah. You buatlah point. Mesti bentuk ni. Bentuk ni. So kalau you ada 6 bacaan, 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bacaan, 6 lah, kena 6 ni. Bentuk dia mesti, jangan buat dot. Buat cross, bentuk cross ni. Okay, point 2 markah. 1 salah, tolak 1. 2 salah, terus kosong. Sebab markah dia 2 So bila nak letak tu mesti make sure ikut. Okay, lepas tu adalah centroid. Centroid ni adalah benda baru. Okay, so saya ajar cara buat centroid. Centroid. Okay, centroid. Centroid. Okay. You tulis dia, kita buat dia under di calculation. Bukan calculation, dia ada apa? Dia under raw data Tengok balik, dia ada apa? Dia under raw data lah. Raw data, awak buat table kan? Dia data processing lah, dia under data processing. Okay, so dia under data processing. Okay. So pertama awak cari centroid. Centroid bentuk dia adalah X bar, Y bar. Apa itu X bar, Y bar? Dalam kes awak, centroid awak adalah X tadi T squared lah. T squared bar dengan H bar. Inilah centroid awak. Ini general. Ini adalah you punyalah specific centroid you. Okay, so macam mana nak cari T squared? Okay, macam mana nak cari T squared? Kalau kita tengok awak punya T squared tu, tengok data tadi. Okay, so you just tambah ni. T squared bar tu adalah average, mean. So you tambah semua ni, 0.09 tambah semua ni. Okay, so saya tambahlah 0.09 tambah 0.10 tambah. Tengok berapa titik perpuluhan saya buat 2 sebab saya kena follow table. 0. Tak tahulah 15 tambah 0 sukati saya buat ni 7 tambah 1, 2, 3, 4 saya buat 5 je lah 18. Okay, saya buat 5 bacaan, so bahagi 1, 2, 3, 4, 5 betul buat macam ni. H bar pula, okay, saya tengok balik data saya, berapa H bar saya tadi? H bar ni 45, 55, okay. So 45.0 tambah 50.0 tambah 55.0 tambah so on lah. Bahagi dengan 5. Tengok titik puluhan saya letak 1, 1, 1. Sebab mana saya dapat 1 titik puluhan, mana saya tahu 2 titik puluhan? Ikut table. Jangan malas. Cikgu, saya malas lah 45.0 saya tulis 45 je. Tak boleh. Ini bukan masalah malas. Tak boleh malas kat sini. Kenalah jadi rajin. Tak boleh malas, dia tak boleh letak point 0 tu, you have to put. Dia memang kena, dia very specific dekat point tu. Itu yang akan membezakan markah 30 dengan 29. Okay. Alright, dah siap ni, kita akan buatlah dia punya jawapan. Okay, katakanlah jawapan, macam case ni tadi berapa jawapan dia dapat? Dia dapat 0.14, okay. 0.14, kata contohnya dia dapat 0.145. Bundakan dia jadi 2 sebab you kena follow ni 2. So 15 unit kena ada. Unit dia S squared. Okay, yang ini pula tambah. Katakanlah dapat 70. So 70.0 cm. So 1 markah. Okay, boleh faham tak tu centroid? Boleh. Okay, dah siap centroid ni, patah balik kat graf. Okay, ni graf you kan? Okay, so kita buat. Cari data tu ni mana kat mana 15 tadi tu. Okey, katalah sini buat cross bulat. Itulah centroid. Ini simbol centroid. Ni simbol dia. Simbol dia mesti macam ni.
Okay, dah siap centroid, garis. Ambil pembaris mesti passing through centroid. Saya punya garis tak cantik lah. Sebab saya tak guna pembaris. Mesti passing through. Okay, kalau macam ni salah sebab dia tak balance. 1, 2, 3, 4 kat bawah. Atas kosong, tak balance, salah. So saya salah lah, tak boleh terima. So awak kena garis macam ni. Macam ni, 1 tak kena, 2 tak kena, ni kena sikit lah. Ni 2 atas tak kena, ini dengan ini, bawah ni pun 2 tak kena lah. Ini dengan ini pun tak kena ni, 3, 3. 1 je kena, boleh. Macam ni balance. 2, 3 boleh, plus minus 1 lah, 2, 3 boleh. Okay, macam mana tak balance? Okay, tak balance tu macam ni. Contohnya ini centroid, you garis, titik you kena 1, tapi yang lain semua kat atas. Ini salah, tak balance. Okay, centroid mesti kena, centroid wajib, memang wajib, hukum dia memang wajib. Okay, katakanlah 2 kena, okay 1, 1, ni boleh balance. Okay, 1, 2, okay balance, plus minus 1. Tapi kalau ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, salah, tak balance. Itu masuk balance. Boleh faham tak masuk balance? Okay. So kita kembali pada ni. So centroid 1 markah tadi. Ya. Kalau 3, 2? 3, 2 balance. 3, 2 boleh. Dia plus minus 1. Kalau 1, 2 boleh. 3, 2 boleh. 4, 5 boleh. Boleh. Dia plus minus 1 lah. Plus minus 1. Okay, so yang ni, okay, so tadi 7 kan saya katakan, title, label, point 2, centroid 1. Okay, best exist, ini nama dia, kita panggil dia best exist lah, 1 markah. 1, 2, 4, 6, okay. Satu lagi adalah gradient, you punya gradient. Okay, gradient, kena label. Dalam awak punya graf nanti tak adalah benda-benda ni, yang okay, ni adalah 6, ini ni tak ada. So ni so ni 9.0, 11.0. Okey, dah kan? Okey. So graf awak bentuk dia macam ni lah nanti. Bentuk dia macam ni. Yang ni tak adalah. Centroid ni pun tak payahlah label. Macam ni. Graf awak macam ni lah nanti. Okey. So buat apa? Buat titik-titik. Yang ni buat titik-titik mesti lebih 9 cm. Lebih 9 cm. Lebih tak apa, kurang tak boleh. Okey, lepas tu buat macam ni. Buat segitiga. Ini adalah gradient. So ini axis gradient lah, 1 markah. So total 7 gradient. So make sure gradient. Kalau awak tengok, dia buat, tengok mana dia buat. Ni. Ni gradient dia. Tengok. Ni gradient. Gradient dia buat titik-titik. Lepas tu dia label axis. Bagus jugalah buat macam ni. Tak buat ni pun tak apa. Yang penting titik-titik ni. Kalau nak buat yang axis tu pun boleh jugalah. Dia punya XY. Coordinate dia pun boleh juga. Okay, apa yang tak boleh masa gradient? Gradient tak boleh atas axis. Tak boleh atas axis. Contoh dia awak buat graf. Okay, awak nak buat gradient. Awak buat gradient dekat sini. Dekat atas axis. Lepas tu awak kata inilah gradient saya je. Awak buat inilah gradient. Kenapa? Inilah gradient atas axis. Salah. Dia tak boleh kena axis. Ni tak boleh. Dan dia tak boleh atas point. Okay, macam mana atas point tu? Maksudnya awak nak senang hidup awak ambil ni. So awak buat ni gradient. Lepas tu awak kenakan dekat point ni. Dia tak boleh dekat point. Dia kena lain selain daripada point. Yang selain daripada yang dalam table tu, nilai di dalam table tu. Dia mesti lain lah dekat tempat lain. Jangan buat atas point. Note ni saya tak buat atas point tu. Jangan buat atas point. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, dah siap tu kita pergi kepada calculation centroid dah settle. Okay, number B kita cari gradient lah. Okay, macam mana nak kira gradient? So gradient sama dengan Y2 tolak Y1 kan. Ini formula lah, tak tulis pun tak apa tapi saya tulis lah.
Okay, unit kena ada Okay, so apa awak buat contohnya kosong, ini kena ikut table. Kata kalau table awak 0.700 ada titik 3 titik perpuluhan cikgu, ya kena ikut 3 titik perpuluhan 0.100. Bahagi, katalah X ada 1 titik perpuluhan je, 10.0 tolak 5.0. Ikut. Ini mana nak dapat dia punya titik berapa decimal place ni? Follow graph. Kena follow graph. Unit letak kat tepi kurungan tu. Ya, unit letak tepi kurungan. So tadi H kan, cm s square. So jawapan akhir, apa-apa yang guna kalkulator, jawapan dia 2 titik perpuluhan. Contohnya awak dapat 500 cm s negatif 2. Okey, kat sini baru tukar SI unit. cm kena tukar meter lah. So 1, 2, so dapat 5 meter s negatif 2. Ini contoh lah saya bagi ini contoh. Dekat sini baru tukar. Jangan dari awal, biar dekat sini. Okey. Dah siap yang ini, kita akan buat dia punya apa? Dia punya soalan bukan suruh cari gradient. Ini simbol dia M lah, gradient. Okay, soalan bukan suruh cari gradient. Soalan suruh cari apa? G. So awak kata, tadi awak kata formula dia apa? H sama dengan half GT squared kan? So ini paksi Y, ini paksi X. So yang lain ni adalah gradient. So therefore gradient sama dengan half G. So saya nak cari G. So G akan sama dengan 2M. So 2 darab 5.00. So jawapan saya 10.00 MS negatif 2. Mana cikgu dapat unit ni? Ni tadi unit dia kan MS negatif 2. So inilah jawapan awak. Jawapan 2 decimal place. Apa-apa guna kalkulator, 2 decimal place. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, dah boleh buat. Buat sekarang. Siapa yang dah siap tunjuk saya dekat ni. Saya bagi link tak? Saya akan check seorang-seorang lah yang ni. Dah pula dah ni. Boleh link dia. Okey. Image upload. Okay. Boleh letak kat sini lah. Snap bagi saya tengok. Madam, Ya. Apa berapa ni? Ya. kalau titik saya kan dia dua-dua dekat bawah, tak kena. Dua-dua kat bawah macam mana tu? 2 kosong. Madam. 2-0. Tak boleh. Adjust kan? Oh. Okay, siapa tadi macam mana? Apa? Madam. Ha. Kalau saya buat paksi X, paksi Y, saya buat dua-dua tu dari kosong boleh ke? Boleh. Kalau dapat dari kosong, boleh je. Kalau tak, saya rasa nanti graf awak kecil kan? Satu lagi saya terlupa nak beritahu. Graf tak boleh less than 50%. Sebaiklah ada kawan tanya ni. Mana nak lukis kat mana tak tahu. Graf ni, tapi awak tengok graf saya besar tau. Awak jangan buat graf macam ni, graf kecil. Macam mana graf kecil tu? Macam ni. Graf kecil tu maksudnya tak boleh nak lukis. Tak bagi saya lukis. Oh, sebab saya tak tekan. Okey, graf kecil maksudnya dia buat dekat sini. Okey, dia start, memang dia nak start dengan kosong. 2, 4. Okey, 2, 4. Tapi titik-titik dia semua kat sini je. Yang bawah ni kosong. Tak boleh. So jangan, kena tarik lah, maksudnya jangan start dengan kosong lah. Graf awak tu kena 50%. Cuba tengok bukan sini. Ni tengok cantik tak? Graf dia kena besar-besar. Kena makan ruang yang banyak. Tak boleh biarkan kosong ruang yang bawah tu. Faham tak? Apa yang tanya saya tadi? Boleh. Dia tak boleh ada kosong. Dia tak macam mana? Awak membiarkan ruang yang kosong. Kalau siapa buat ruang kosong sebenarnya it's not a good graph lah. Graph kalau boleh biar besar. Madam. Ya. Yang paksi X tadi tu. Sebab saya nampak apa macam 015, 0.17, 0.19 tu kan.
Bukan ke patutnya dia macam kena bulat macam 0.1, 0.15 ke? Tak boleh? Masuk Bukan. bulat. Maksudnya dia kena nombor genap ataupun macam tadi macam 2, 4, 6, 8. So awak dapat? Tapi sebab saya tengok yang apa student madam tu yang dia buat graf besar tu. Kan dia buat paksi X dia 0.11 ke 7. Boleh, boleh. Oh, yang tak boleh tak adalah kalau awak punya tu, kalau saya bahagi, contohnya yang tak boleh macam ni tau. Okay, macam ni dia buat gap 0.09, 0.09 tolak 0.07. So gap dia adalah 0.7 dapat ni kan, bahagi 10. So dia dapat gap dia 2 ni, okey. Itu okey. Tapi yang tak boleh tu kalau awak dapat saya tunjuk satu. Kalau awak dapat, awak bahagi-bahagi, awak dapat 0.33333. Itu yang tak boleh. Sebab dia kena bunda kan. Dia jadi 0.34 tak boleh. 0.66666. Maknanya bila saya bahagi tu tak ada penghujung. Itu tak boleh. Itu maksudnya odd scale. Ke tak faham? Macam 7, 9, 11, 13 boleh sebab dia bila bahagi dia tak dapat nombor yang ganjil tu. Tapi selalunya kita guna nombor genap. Awak kalau 0.08, 0.09, 0.10, yelah ini nombor ganjil ni, tapi bila saya bahagi dia tak dapat apa? Tak dapat yang 0.3333, 0.777. Itu yang tak boleh. Faham tak? Oh, okay madam. Boleh saya buat ni. Kenapa semua macam ramai pula dalam ni? Banyak guna yang ni second. Saya tidak tahu. Cikgu, yang pengiraan centroid tu kat testpad. Dekat testpad dia. Kena dekat testpad. So graf je. Pengiraan jangan buat belakang graf paper, buat testpad baru. So tulis data processing, buat A, cari apa? Dia sebenarnya you kena jawab yang ni. Saya bagi tak ni? Kalau tak sempat nak menanda semua orang punya ni. Nanti saya tanda lah. Saya kena ambil masa lain. Ni. Kena ikut yang ni. Data processing. Ni. Plot graph. Okay. Buatlah ni. Centroid A. Lepas tu B buat ni. Gradient. Lepas tu ni. Tak payah ikut ABC dia pun tak apalah. Buatlah nombor 1 centroid. Nombor 2 gradient. Nombor 3 cari G. Mesti ada lah benda ni. 20 markah. Okay, ada dah, siap. Okay, Fatin. Title okey, ini okey, centroid okey. Ni berapa Fatin aku tak tahu. Fatin ni berapa ni kecil no dia Fatin? 4 4, 8, 10 Awak buat 4 gap dia? 4, 8, 10, 16. So saya kena bahagilah 0.8 tolak 0.04. So dapat 0.04 lah, setiap tu bahagi 20. So saya dapat 3 titik perpuluhan. Okey, betul. Sini kena label lah Fatin 0.000. Yang ini awak letak berapa ni Fatin? 10, 20, 30, 40 0.0 lah. Okey. Ni cukup ke 9? 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak cukup ni Fatin saya rasa. Satu ni 1 cm. So kena ada 9 kotak patutnya. Betul tak? Tapi macam So, guna bawah ni lah ni. Tak payah buat graf baru. Jangan buat graf baru. Buat bawah ni.
Ni tarik sini. Cukup tak? Tak cukup je. Macam tak cukup. That's why kena potong. Graf awak tak boleh start dengan kosong ni. Kena start dengan ini. Apa ni? 40 So saya suggest awak start dengan 40. Buat 2 gap 45.0. Buat 2 gap 50. Sebab kita kena 9 tengok. Kalau tidak awak tak cukup. Ini menunjukkan graf awak tak 50% lah. Awak hanya menggunakan, dapat tak ada ruang kosong sini. Faham tak Fatin? Faham. Tak apa, buat baru. Tak apa, ini proses learning. Baru graf pertama. Tak apa. Salah tak apa, buat lagi. Buat lagi. Buat padam. Buat bawah sikit. Yang ni okey dah. Yang ni bawahkan dia. Okay? Madam. Ya. Yang baru kata kena adjust tadi tu, nak adjust berapa daripada table balik ke apa madam? Adjust apa? Tak faham? Kan saya punya ada 2 point dekat bawah. Dia 2 2 point kat bawah. Okay. Tak kena. Jadi madam suruh adjust tadi nak kena boleh ke adjust daripada table macam Bukan adjust kat table. Awak adjust ni garis tu. Maksudnya kena make sure kan 2 ni 2 tak kena 2 tak kena. Maknanya adjust garis lurus tu. Garis lurus tu tak perlu start dengan kosong. Adjustkan dia. Adjustkan pembaris tu, pembaris. Oh, janji kena centroid ya madam. Janji kena centroid. Ya, betul. Janji kena centroid. Okay madam. Okay, sure. Ni ada. So ni 0.09 ni, so 2 0.11 divide minus 0.09, so divide by 20, so 3. Yang ni 3 decimal place rasanya ni. Sure? Ya madam. 3 kan? 0.11 I divide by minus 0.09 I divide by 20. So 0.11 minus 0.09 I divide by 20, I get 1 times 10 power of negative 3. So it means that 1, 2, 3. So 0.003. So 3 titik perpuluhan dekat sini semua. Okay. So yang ini berapa ni? Saya tak nampak lah. 2, 3, 45. So gap dia adalah 10, right? Ya. So 10 divided by 20. So 10 divided by 20. Okay, this one is okay lah. 1 decimal place. Okay, this one is 9 cm Cukup tak 9 cm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, cukup. Balance tak? 1, 2, 3. 1 je tak kena. Berapa total data you? 5 6. 6. 1, 2. Yang dekat 45 tu satu lagi. 3, 4, 5 ni. This one. Then you cannot take the axis dekat situ. Dia tak boleh touch point. Dia tak boleh atas point. So your gradient kena, you boleh tarik lagi, you buat gradient you jauh. Jangan duduk, dia tak boleh at the same place dengan point. Okay. Okay. Yang ini pun point ke bukan? Yang mana? Ni bawah ni. Yang tu point. Point juga. So point you kat I guna. Point you adalah ini 1, 2. You buat cross tau, cross. 1, 2. Ni juga. Ni pun point. Bukan, yang tu gradient. Tu bukanlah. Okay, yang ni boleh. Tu 2, 3, 4, 5. Baru 5. Mana satu lagi? Yang dekat 45 tu. 45. Tak nampak saya. Oh ni. Ni, yang ni. Ni, ujung ni. Okay. So bolehlah 2, 0. Tak balance ni. Madam. Ya. Boleh ke letak point dekat paksi Y ni? Boleh? Boleh Boleh.
Tapi tak sejah lah tak situ. Boleh tapi tak sejah lah tak situ. Tapi sekejap saya tak faham ni. Apa yang saya detect tadi apa benda. Tak balance. Shit, Seri. Tak balance. Tak balance ni. Ni kena tak kena? Kena Yang ni? Kena. Ni kena? Oh ni kena. So satu je lah Satu. Okey. Balance lah. Balance okey. Cuma tarik ni lah yang ni. Buat bawah sikit ke. Dot ni bawah sikit. Jadikan je 9. Kena 9 cm. Okey madam. Okay? Saya tak suggest jugalah you buat di atas ni. Jangan atas axis. Kalau boleh jauh sikit lah. Okey. Cikgu, Ya. yang best fit line kena panjang sampai sentuh paksi X tak? Best fit line ni ya kena sampai sentuh ke bawah, tarik dia sampai ke bawah. Okey. Dengan cikgu salah satu point saya dia ada jauh sikit. 2 kotak kecil boleh tak? Boleh. Dia tak perlu perfect pun okey, boleh je. Okey. Okay, so Yasmin, okay. Yang ini betul tak ni? Ni kita salah juga ni tadi, ni betul tak ni? 0.04 bahagi 20. 0.04 bahagi 20. Bukan 3 titik puluhan ke? Yasmin? Ya, madam. Cuba buat 0.08 tolak 0.04 bahagi 20. Dapat 2 darab 10 negatif 3 kan? So berapa titik puluhan tu? 3. So kena ada 3. Okey. Okay. 1, 2, 3. 3 tak kena atas, 2 tak kena bawah. Balance. Ini cukup ke 9 cm ni? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Okay, cukup. Yang ni betul. Yang lain okey lah. Okey, cuma betulkan yang bawah tu je Okey, madam. Yasmin dot Izzah. Okay, title okey, ni okey, central. Di mana awak punya gradient? Saya terlupa buat, saya terus submit. Tak balance ni. Ni 2, tak ada. Tak balance. Yang tu tak kena, yang first point tu tak kena, madam. Mana first one tu? Yang Ni tak kena. Okey, boleh lah. Yang ni tak kena 1, 2. Okey. Ni betul tak ni? 0.7, 0.9, 0.11. So nombor 0.02 titik perpuluhan, madam. 0.07. Yang ni 0. Berapa ni? 9 0.09. So bukan 3 titik puluhan ke? 0.09 tolak 0.07 bahagi 20. Awak dapat 1 darab 10 negatif 3. Cuba kira tu. 1 darab 10. So kena 3 lah titik perpuluhan. Okey. Okey, lepas tu yang ni okey kot, 2 betul kot. Saya rasa ni betul ni 2. Gradient tak tulis lah, itu je lah. Yang gradient je lah. Yang ni betul sebenarnya. Ni berapa ni 10, 20 Madam. 20 bahagi 20. Bukan tak ada titik puluhan ke? 10 tu Jadi ini 20. So 20 bahagi 20, 1. Tak ada titik puluhan. Betul tak? Madam. 20 ke 10? Sorry. 10 kan gap awak? 10, 10 bahagi 20. Ya, 10 bahagi 20. So ada 1 titik perpuluhan je, 0.5. So ada 1 je lah, jangan kenapa awak tak 2. Ada 1 je titik perpuluhan. Okey. Okay, next Hazwan. Ni okey.
Ni betul lah ni 3. Alright. Okay, bagus Azwan. Dia faham. Yang ni 45, 50, 55. So cos 5 lah beza je kan. 5 bagi 20. Okey, betul. Azwan bagus. Ni cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, bagus Azwan. Dia 7. So 7 pun 7. Bagus. Okey Azwan, boleh ni dah buat tu. Okey, siapa yang dah siap, yang saya dah betulkan ni, dah siap, boleh hantar, dah boleh keluar. Tak payah tunggu dah. Okey, Azwan bagus. So, okey, so title mana? So, dah hilang. Lupa dah. Lupa lah tu kan. Title. Put title first. Okay, this one 3 decimal place, this one 5, right? Okay, samalah macam tadi 2 juga kan. Betul. Balance. Okay, cantik semua. Bagus buat eksperimen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, cukup 9. Okay. Alright, good. Cuma tak ada title. Tak title Okay. Okay, good. Iman. Inilah Iman. Awak tahu tak apa benda kesalahan graf awak? Iman Zahira. Kosong. Kosong, dia tak boleh. Ini tak 50%. Graf tak bagus maksudnya. So apa yang awak kena buat Iman? Tak apa, memang graf ni kalau budak saya dulu menangis buat graf. Saya kena tukar sampai dia masuk PDT. Okay. So graf ni tarik dia. So kita start dengan 40. So 40, 45, 50. Tarik Kalau ikutkan ni balance okey, central okey, title okey, ini okey, decimal place pun awak faham. Cuma graf awak tak 50% je So awak kena buat graf baru. Okey. Tak apa. Ini graf pertama, ini proses learning. Kalau perfect awak tak payah masuk kelas, awak nanti saya kata Iman nanti exam datang, tak payah masuk kelas saya. Okay, Iman okey, T squared, okey dia faham ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Balance tak ni? 1 tak kena. 2 lah, 2 tak kena. So 2, 3, okey. Alright, good. Jaman good. Okey, bagus. Cikgu, yang gradient tu sana bawah kena letak sudut 90 tak? Sudut. Kena. Letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Dia yang penting dia tengok yang ni dotted line je lah. Okay. Tapi letaklah, practice lah letak Okay, yap. So yap, title okay, ni okay, this one okay, betul 3 lah decimal place kan. So this one 5 betul, kalau 5 2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So only 1 tak kena, okay. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Alright, yap pun okay lah, good. Okay, next. Alia Izzati. Title okay, ni okay. So dia start dengan 3, 5, 4, 5. So kalau 5 tadi 5 bahagi 20. 5 bahagi 20. Bukan 2 ke? Bukan 2 ke Alia? Awak 5 ke 10? Oh sorry. 10 bahagi 20. Okay, betul lah. 1 ni 3, betul. Ni awak buat cross kan? Cross 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 je tak kena. Okay, yang lain balance. Okay, bagus? Bagus. Okay, siapa yang saya dah tanda tu boleh terus pergi buat ni yang tu settlekan. Masukkan you punya tu. Siapkan lab report you terus. Tak perlu tengok dah. Okay, samalah juga ni Bidat. Apa masalahnya Bidat? Bidat? Apa masalah graf kita ni Bidat? Dia ada gap. Tak ada gap, ada kosong. Nanti saya boleh lukis orang, saya boleh lukis gambar rumah. Okay, minta lukis. Tak boleh. Graf tu dia kena ada point dekat situ. Okay. So ni cukup tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 8 cm Bidat. Saya nak 9. Okay, minta. Okay. Tapi awak punya point graf awak cantik ni. Awak pandai buat data ni. Data awak cantik.
Sayang je. So ini betul tak ni? Ini berapa ni? Yang tu patutnya 3 madam. Tadi saya submit. Yang ni mana exist-nya tulis lah ni. Berapa awak tulis ni 0.08. Yang ini 0. Yang ni kena potong lah. So awak start dengan 40. So ini jadi 30, 40. Macam tu Boleh Okay madam, boleh. Okay. Fatin 3, 1. Ni berapa Fatin? 10 Fatin? Ni kena label Fatin ni. Yang tadi madam. Yang tadi, first tadi. Oh saya dah tanda Dah. Oh. So siapa yang saya tak tanda lagi ni? Yelah dia kembali first. Siapa lagi yang dah hantar? Saya tak tanda. Madam nak kod QR. Oh ni. Siapa saya dah tanda boleh siapkan. Dah bolehlah keluar kelas. Ya, siapa yang saya dah tanda. Siapa yang saya belum tanda awak kena duduklah sini. So saya harap nanti untuk yang second graph jangan ada kesilapan macam tu lah. So kita ada lagi 4 kali graph nak kena plot. Madam. Saya dah tanda. Saya dah tanda. Saya dah upload. Siapa nama saya tu? Hidayah. Hidayah? Ya. Okay, so title ni 3 bagus. Ini 5 kan? 5 bagi 20 tak ingat. Betul lah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey bagus Hidayah 1. Okey bagus Hidayah. Okay. Let's go. Okay, ada lagi tak yang saya tak tanda lagi? Akmal ni saya dah tanda ke? Belum Belum. Okay, Akmal. Title betul. Okey bagus. Ni berapa Akmal ni? 0.6, 0.8. So 0.08 tolak 0.06 bahagi 2. Okey betul. 2 titik perpuluhan. Yang ini 45. So gap dia adalah 45 lah kan gap dia. So 5 bahagi 20. Bukan 2 titik perpuluhan ke Akmal? Ya. Ni gap ni 5 kan? 5 bahagi 20 cuba tekan kalkulator berapa? Saya buat 45. Paksi X tu paksi Y. Paksi Y ni awak buat ni gap ni 40, 45, 50 kan? 55. Gap antara dia ni semua 55 kan? Ya, betul. Okey, berapa kotak kat sini? 10 kan? 10. Lepas tu bagi lagi 2 kan? So maknanya 5 bahagi 20 lah, betul tak? So mula pada 50 macam ni? Tak faham. Sekarang ni gap awak adalah 5. Okey, ada berapa kotak kat situ? 10. So saya bagi 10, betul tak? 10. So saya dapat 0.5. Kan? Lepas tu satu kotak kecil tu boleh pecah 2 lagi kan? So saya dapat berapa ni? 0.25. So berapa decimal place kena letak kat sini? So 2. Okey. Ya, saya kena letak 2. Okey. Semua tu kena letak 2 lah. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cukup. Balance tak? 2 bawah, 2 atas. Okey, balance. Okey, itu je. Tambah ni je. 0.0 tu je. Yang lain okey. Okey, baik. Alright. Ashwini. Yang ini 0.11 tolak 0.9 bahagi 2. Betul lah. Ashwini. Ya madam. If you look at your decimal place here, this is 3, this is 2. So who? 3 or 2? Look at your decimal place. Here, this one you put 0.09. This one is 0.110. How many decimal place should be here? 3. Are you sure? Okay, you put here 0.11, right? So the gap is 0.11.
minus 0.09. So we divide by 20. So I will get, what do you get? 3 3 yes, 3. You get 3. So you get 1 times 10 power negative 3. So 1, 2, 3. So meaning 0.001, right? 3, right? So here should be another 0. Okay. So this one is 10. So 10 divided by 20. Okay lah, correct one. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, good. Okay, Centrod cantik, graf pandai buat. Cantik lah you buat eksperimen lah. Okay, that's all. Only one this one. Okay, tu je salah. Okay. Alright. Ju. Okay, samalah 3 kan? Okay, 1 betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, cukup. Okay, Ju pun cantik graf. Okay, Ju. Okay, thank you, madam. Okay. Hamiza. Apa benda ni, Hamiza? Ya, madam. Apa kesalahan ni? Apa saya cakap? Kena berapa cm? Kau terdengar dia? Awak tahu ke tak tahu ni berapa cm kena ada ni? Hamiza? Awak dengar tadi? Yang ni, dia punya ni kena besar, kena 9 more than 9 cm. So awak kena guna 9 cm, so tarik. Bila awak tengok alamak tak kena, so apa masalah graf awak? Graf awak ni ada ni lah, tak ni. So awak kena potong, awak kena start dengan 40 bawah ni. Bawah ni awak kena start 40, yang ini 45, yang ini 50, yang ini 55, 60, 65. Cukup tak? Cik, kalau saya ngam-ngam 9 cm boleh kan? Boleh, ngam-ngam boleh. Sebab sebenarnya dia 8 dan lebih. Tapi bila saya bercakap 8, semua orang betul-betul buat 8. That's why saya letakkan 9. 8 betul-betul dia buat 8. Orang cakap lebih pada 8, 8.5 ke. Tapi dia tak nak juga. Dia dengar 8 je. Saya sekarang tahu, Sam ni saya cakap 9. So 9 cm. So 9 boleh. 9 tepat-tepat boleh. Saya nak 9. Sam, Hamizah ni ada tak Hamizah ni? Ada. Hamizah, awak faham tak apa saya cakap ni? Faham. Awak start bawah ni 40.0. So yang ini awak start. Ni potonglah graf ni kena turun balik. Padam buat. So ini kena besar. More than 9. 9 pun boleh. Decimal place saya rasa awak dah faham kot. Yang ni berapa Hamizah ni? Saya tak nampak lah ni. 0.05, 0.10. So 0.1 tolak 0.05. So bahagi 20. So macam banyak decimal place patutnya kat sini ni. Kalau awak tengok ni kan gap awak ni 0.10 tolak 0.05 bahagi boleh sunting kat sini, bahagi 20. Okay, so saya akan dapat 2.5 darab 10 negatif 3. So 1, 2, 3. So saya akan dapat 0.0025. So saya ada 4 decimal place. Faham tak Miza? Faham, madam. Awak faham tak yang bahagi-bahagi ni? Yang awak cakap nanti kan kita ada 4 lagi graf ni. Awak kena faham yang bahagi-bahagi ni So kalau macam ni gap dia adalah 10. So ingat je 10 bahagi berapa bawah ni? Tetapkan 20. Memang kita itu standard bagi 20. So ada satu titik perpuluhan saja. So betulkan balik graf Okey. Okay, apa dia ada siapa-siapa cakap ni? Nak kira centroid kena letak unit ke kat test pad tu? Ya, kena letak unit. Kena letak unit. Macam saya buat yang ni. Mana saya buat? Yang pengiraan tu. Mana dah pergi yang sinilah, senang video open je lah sini. Okey. Kena letak unit. Ni. Sini. Kena letak unit.
Dalam bracket lah. Oh, okey. Okay, Dania belum kan? Dalam bracket. Dalam bracket. Ni, macam ni. Okay. Dania dah ke belum? Belum Dania? Belum. Ni boleh lukis orang, boleh lukis ayam. Apa kesalahan dia Dania? Ada ruang banyak, lebih dari You ada ruang untuk melukis. Tak boleh lah, graf tak cantik ni. Okay, so awak kena jatuhkan dia. So 40 kan? So start 40 kat sini. So naikkan, okay? So yang ini okay, balance okay, centroid okay, title okay. Yang ni dia faham tak? 0.4 ni 0.2. So 0.04 tolak 0.02 bagi 20. Ni 3. 3 titik puluhan. Okay. Terima kasih Madam. Okay. Haziq. Ada tak Haziq ni? Haziq? Ya, saya. Ya. Bahagi 20. Okey, ni betul. Decimal place. Yang ini Saya tak seimbang. Satu atas, dua bawah. okey, sekejap saya tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Apa yang tak seimbang? 2, 1. Okey, ni okey. 2, 1 okey, boleh. Dia plus minus 1. Jangan 3, 5. Ni seimbang. 2, 1 boleh. Boleh? Cukup. Okey, bagus graf awak. Okey, good. Okey, Aziz dah. Aiman. Betul ke ni Aiman ni? 0.04 tolak 0.02 bahagi 20. So, bukan 3 titik puluhan ke Aiman? Ya, Madam. Aiman. Madam Silap gila kot ni dapat 3 ni. Awak tahu tak macam mana dia dapat 3 ni? Tahu Madam, tahu. Lepas tu saya boleh lukis Aiman. Apa dia Madam? Ni saya boleh lukis. Oh. Apa maksud dia? Graf Tak awak guna kosong. 50%. Ya, you tak guna 50%. Graf awak ni boleh dilukis. So apa yang Aiman kena buat, you kena tarik ni 35 ni, bawa dia ke sini. So 35 buat 10 45. Buat 10 55. Ataupun kalau awak ada banyak ni 30 ni 40. Lepas tu 45. Lepas tu 55. Okay, gap kena besar lah. Graf kena besar. 1, 1, 2. Ni balance okey. Centroid okey. Gradient walaupun 1, 2, 3, 4, 5. Tapi walaupun dia 9. Tapi awak tak ambil space bawah ni. Tak boleh. Okay. Lepas tu ni ada titik perpuluhan ke tak ada ni sebenarnya ni. Gap dia 5 kan. 5 bahagi 20. Apa saya tak ada pula? 5 kan gap awak kan? 5 ke 10? 10. Oh 10 tak adalah. 10 bahagi 20. Bukan 1 ke? 10 bahagi 20 saya dapat 0.5. So ada 1. Kan? Tadi tertinggal Madam, tertinggal. Banyak lah boleh tinggal. Okay, buat balik. Fatin. Fatin dah ke belum Fatin? Fatin dah kan? Dah. Dah. Saya dah kembali ke orang asal. Okay, siapa lagi yang tak ada lagi? Ke semua dah? Saya tak tahu siapa yang dah, siapa tak. Saya tak tahu ni. Mana saya tak tahu ni Saya kena tengok. Ni, sini. Yang ni buat tahu balik. Ni, ikut. Ni. Baru 19 orang mau bagi ni. Mana lagi orang-orang yang lain ni? Yang gradient tu, you ni kat dalam bracket ke kurungan ke kat luar kurungan tu? Untuk gradient ni, gradient ni dekat luar kurungan. Dekat tepi. Oh. Macam ni. Jangan tengok dia punya. Dia apa dia buat ni. Mana saya punya tadi? Banyak dah budak. Ni. Saya dah keluar. Ni.
Sebab dah habis masa juga ni. Ni buat macam saya buat ni. 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 Ni gradient kat luar. Oh, okay. Alright. Saya dah masa pukul 4. Siapa yang tak hantar tu saya tak boleh nak tengok lah. So nanti kalau salah habislah awak kena buat balik nanti. So that's why kalau boleh tunjuk kat saya. Selalunya kalau macam dekat matrik, saya bagi awak buat, awak kena tunjuk kat saya. Kalau awak tunjuk, awak jangan nak keluar daripada kelas tu. Tapi sebab pukul 4 ni saya ada meeting, saya tak boleh lah, saya kena keluarkan awak jugalah. Okay, so kalau boleh praktis buat cepat sebab you dalam exam nanti you kena buat graf ni dalam bukan graf saja 1 jam, awak kena completekan lab tu. Lab report tu 1 jam. Bukan buat graf 1 jam, kita completekan lab report tu within 1 hour. Okay, so kita kena praktis lah. Practice make perfect.